Okey, okey. Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin amma ba'd. Okey. Uh, so kita sambung tajuk seterusnya al-mabhath tsalits iltizam al-muqallid bimadhhab muayyan. Okey. So apa maksud tajuk ni? Kejap eh. Jap. Lagi. Okey. Boleh nampak skrin kan? Boleh. Okey. So iltizam al-muqallid bimadhhab muayyan maksud dia apa? Maksud dia? Ada yang tahu ke? Betul. Okey. Okey. Okey, so itu maksud dia. Mana adakah isu wajib follow mazhab tertentu. Okey. So idza kan jap korang jap korang nampak besar ke? Jap kena ni. Okey. Idza kana tariq al-'ami wa ghairu muta'ahhil lil-ijtihad هو التقليد لمعرفة الأحكام الشرعية كما قرر جمهور العلماء فهل يجب حينئذ على المقلد التزام مذهب معين في كل واقعة؟ Itu persoalan dia. Untuk orang ami ni lah yang tak ataupun orang yang tak ada capacity untuk berijtihad ni, adakah dia orang kena follow satu mazhab tertentu. So ikhtalafa haula jumhur muttafiqun ala wujub at-taqlid ala al-'ammi. Yang jumhur fuqaha yang kata wajib untuk orang ami taklid, bertaklid. Okey. Tapi adakah dia kena taklid satu mazhab ataupun tidak? So dia orang ada khilaf antara jumhur yang kata kena taklid tu. So ومن ليس أهلا لاشتعال المذاهب ومحل الخلاف في رأي بعضهم هو فيما إذا لم يعمل العامل برأي مجتهد في حكم حادثة من الحوادث. So فإن كان قد عمل فليس له الرجوع عن تقليده واتباع غيره بالاتفاق في رأي الآملي وابن أجل وفي رأي غيرهما إن الخلاف يجري بعد العمل أيضا. So persoalan dia atau tempat khilaf ni, mahal khilaf fi ra'i ba'dihim. Okey. So dekat mana yang ada timbul khilaf ialah huwa fi ma idza lam ya'mal 'ami bi ra'i mujtahid fi hukm hadith min hawadith. So maknanya bila dah timbul satu isu tu, ami ni, orang awam ni, dia belum lagi pilih pendapat. Gitu. Dia belum lagi ikut pendapat siapa-siapa. So kat sini timbul ni isu dia. So dia kena pilih, dia kena ikut pendapat siapa gitu. Adakah ikut pendapat mazhab dia ke apa ke gitu. Okey. So dia kata fa'in kana qad amila. Tapi sekiranya kalau dia telah ikut satu pendapat, dia dah ikut dah dalam satu isu tu, maka dia tak boleh laisa lahu ar-ruju' an taqiyya, dia tak boleh tarik balik. So wattiba' ghairu bil ittifaq fi ra'i al-Amidi. Okey. So maknanya dia kena ikut pendapat yang dia dah buat dah tu. Okey. Wa fi ra'i ghairihima inal khilaf yajri ba'da al-amali aidan. So ada yang kata khilafnya berlaku bila mana kiranya yang pertama kata tempat khilaf ni berlaku sekiranya orang awam ni belum lagi beramal atau dia tak pilih lagi
siapa-siapa, tak pilih nak ikut siapa-siapa lagi. Ada yang kata khilaf ni berlaku juga sekiranya orang awam ni dah pilih atau dah ikut satu pendapat gitu. So dia dah ikut tu so adakah dia boleh tukar ke macam tu lah. Okay. So faqala ba'dhum yajibu iltizam mazhab imam muayyan li'annahu i'taqada annahu haq fayajib 'alayhi al-'amal bimuqtada i'tiqadihi. So dia kata yajib iltizam. So orang awam ni dia wajib iltizam, kena wajib ikut mazhab imam muayyan, bukan mazhab imam. Imam. Kalau mazhab besar sangat. So imam ni maknanya orang yang dia dengar fatwa dari dia, so dia wajib ikut. Kiranya mazhab imam tu dah maknanya. So dia wajib ikut. Maknanya ikut semua benda yang datang dari imam tu. Semua hukum, okay, atau ijtihad atau fatwa imam tu. Li'annahu i'taqad annahu haq. Kerana dia telah anggap yang apa yang datang dari imam tu betul. Fayajib 'alaihi al-'amal bi muqtada i'tiqadi. So maka dia wajiblah ke atasnya untuk beramal dengan apa yang dia rasa betul. Okey. وقال آخرون لا يجب تقليد إمام معين في كل المسائل والحوادث التي تعرف. So dia kata tak wajib. Tak wajib taklid. Orang-orang tak wajib taklid imam muayyan dalam semua aspek, semua isu. Okey. Bal yajuz an yuqallid ayy mujtahidin sya'a. Tapi dia boleh taklid mujtahid mana-mana dia nak. Okey. Kalau iltazam mazhab muayyanan kama mazhab Abi Hanifah atau Syafi'i atau ghairihi la yalzamu istimrar 'alayhi. So contohnya kalau dia pilih pendapat, contoh dia ikut kalau iltazam mazhab muayyan kama mazhab lain, okey, so sekiranya dia follow mazhab satu mazhab, contoh mazhab Abu Hanifah ke atau Syafi'i, so dia kata la yalzamu al-istimrar 'alayhi. So dia tak perlu sambung je ikut, tak perlu. Bal yajuzu lahu al-intiqal kulliyan minhu ila madhab akhar walau ba'da al-amal. So dia kata dia boleh, dia boleh pindah, boleh pindah kulliyan minhu, maknanya pindah, maknanya dia tukar mazhab sepenuhnya min mazhab ila mazhab akhar, walau ba'da al-amal, walaupun dia telah beramal atau telah ikut, dia dah ikut pendapat ni dan dia dah beramal mengikut pendapat atau mazhab imam tu. Okey. So ini dia kata boleh. Idza annahu la wajib illa ma aujabahu Allah wa rasuluhu. Kerana yang wajib ni ialah apa yang datang daripada Allah SWT dengan Rasul SAW. Okey. So maknanya tak wajib lah kena ikut imam tu. So yang wajib ikut Allah dan Rasul. Waqad iltazama bi syai' lam yulzimu bihi Allah wala rasulih. Okey. So kalau orang yang kena ikut satu mazhab, satu imam ni je, maka dia telah melakukan perkara yang Allah tidak suruh buat. Dia kata, biasa kena kata gitu, lam yulzimuhu bihi Allah wala rasulih. Okey. So Allah tak suruh buat benda tu. Okey. Fa inna Allah Ta'ala lam yujab alaihi ittiba' mazhab muayyan. Allah tak wajibkan untuk kita follow certain imam ke mazhab muayyan. Okey. Walaysa iltizamahu lil mazhab nazran alaihi hatta yajib al-wafa' bihi. Dan bukanlah mengikut satu mazhab ni nazar ke atasnya sampai dia kena dia kena al-wafa' bihi. Kena buat benda tu contoh. Okay, so dia bukanlah nazar. So kan kalau kita dah bernazar, kita kena lazim nastawfi, kena kena buatlah, laksanakan nazar tu. So ikut mazhab ni pun bukanlah satu nazar. Jadi sampai tahap kita kena follow ikut sampai habis, tak boleh. Benda pun bukan nazar juga. Wa inna awjaba Allah Ta'ala ittiba' al-ulama min ghairi takhsis bi'alim dun akhar. So Allah dah wajibkan ittiba' al-ulama tanpa dia specify siapa, maknanya kena follow siapa-siapa. So Allah SWT fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. So ahla dzikri ni sangat luas. Okay. So dia tak ada specify kata ahla dzikri ni
alim mazhab satu yang mazhab ni imam ni sahaja tak. Tapi dia Allah mention ahli zikri ammah. Ammah tak ada takhsis kepada siapa-siapa. Okay. And then ولأن المستفتين في عصر الصحابة والتابعين. Okay, مستفتين ni المستفتين في عصر الصحابة والتابعين لم يكونوا ملتزمين بمذهب معين. So yes. Ada yang tanya ke tadi? Okay. So ni ولأن المستفتين في عصر الصحابة والتابعين. Mustafti ni orang yang tanya kan? Mustafti. Mufti. Mufti. orang yang tanya. Okay. So ولأن المستفتين في عصر الصحابة والتابعين lam yakun multazim mazhab muayyan. Yang orang-orang tanya waktu di zaman sahabat yang tabi'in tu dia orang tak apa ni pegang pada satu je, satu imam je, satu mazhab je. So bal kanu yas'alun man tahayya lahum duna taqyid wahidin duna akhar. استاذ في أول في أصل الصحابة. Ya mana? Yang ni ke? Paragraf ni? Cik Azim, sekali lagi. Cik Azim. Syekh Azim. Cakap sekali lagi. Tak jelas sangat tadi. Oi. Okay, tak apa. Okay. So, mustafti fi asr sahabah. Ialah di zaman sahabah. Kira dia berhujah dengan inilah. Kata orang-orang awam zaman sahabat yang tabi'in pun dia orang tanya je siapa-siapa siapa-siapa mujtahid. Dia orang tak ada spesifik apa ni. Tak ada kata kena ikut seorang je. Okay, kalau ikut Abu Bakar, khalas ikut Abu Bakar, ikut je Abu Bakar, tak ada. Ataupun tabi'in tak ada, kena ikut je. Okay. Lepas tu walam yunkir alaihim ahad. Walam yunkar alaihim ahad. So tak siapa-siapa pun ingkar benda tu, maka benda ni ijma'. Menunjukkan bahawa tak perlu follow satu je. Okay. So fakana hadha ijma'an minhum ala adam wujub taqlid imam atau ittiba' madhhab mu'ayyan fi kulli al-masail, dalam semua isu. Okay. وأيضا فإن القول بالتزام مذهب يؤدي إلى الحرج والضيق. Jadi kalau kita ikut pendapat yang kata kena pegang satu mazhab sahaja akan menyusahkan. Biasanya akan menyusahkan. Ila al-haraj wad-dhiq, membebankan dan menyusahkan. Ma'ana al-madhahib ni'mah wa fadilah wa rahmah lil ummah. Dan apa ni? Dan sama wujudnya apa ni? Mazhab-mazhab ni kiranya sebenarnya ni'mah, fadilah wa rahmah lil ummah. Kan apa ni? Al-khilaf rahmah. Ada yang kata al-khilaf ni rahmah kan. وهذا القول هو الراجح عند العلماء. So ni pendapat ni lagi rajih عند العلماء. Maknanya tak perlu taqlid mazhab muayyan atau imam muayyan, tak perlu. Okay. وفصل بعضهم كالآمدي والكمال بن الهمام فقال إن عمل بما التزمه في بعض المسائل بمذهب معين فلا يجوز له تقييد الغير فيها. وإن لم يعمل في بعضها الآخر. إن عمل بما التزمه في بعض المسائل بمذهب معين فلا يجوز له تقييد غير فيها. So yang ni yang Amir dia fassal lah. Sekiranya dia macam dia kata kena tengok dulu situasi macam mana. Sekiranya dia dah beramal based on mazhab ni, maka la yajuz lahu at-taqlid al-ghair fiha. So dia tak boleh ikut pendapat yang lain. Ni sekiranya dia dah beramal mengikut mazhab tertentu. Okay. So wa illam ya'mal fi ba'dha al-akhar jaz lahu ittiba' ghairahu fiha. Dan sekiranya dia belum lagi beramal mengikut mana-mana mazhab,
So dia contoh dia memang contoh dia contoh dia Syafi'i tapi dalam satu isu ni dia belum beramal lagi. Contoh dalam satu isu. So dia boleh ikut mazhab lain. Gitu. Okey. Mungkin contoh ada solat atau mungkin contoh muamalat ke contoh gitulah kot. Okay. So إذ أنه لم يوجد في الشرع ما يجب عليه اتباع ما التزمه. Okey, sebab kerana dalam syariat ni tak ada apa-apa yang menunjukkan kita kena follow satu je. وإنما أوجب الشرع عليه اتباع العلماء دون التخصيص عالم دون آخر على ما سبق بيانه. Seperti mana dah disebut tadi, mana syariat suruh ikut ulama tapi dia tak ada kata tak suruh, yani dia amatan laysa takhsis yani. Okey, dia tak ada takhsis kena ikut satu pendapat atau satu imam muayyan yani. Okey, so sekarang ni hal yajuz lil multazim. Yang tu Ustaz tak baca. Apa ni? Juz'iyyan. Ustaz terus masuk taklid ghairi a'immat arba'. Oh, okey. So skip . Part ni macam penting je. So dia ada kaitan dengan talfiq. إذا التزم فالعلماء فيه خلاف آخر وأنه هل يجوز له أن يخالف الإمام في بعض المسائل وهي يأخذ بقول غيره، هل يلزم الاستمرار على ذلك المذهب فلا يعدل عنه إلى غيره مثلا المسائل. قيل له لا يجوز مطلقا، قيل يجوز مطلقا، قيل بالتفصيل أين يكون الذي قال أو لا يكون فيجوز له، قيل بالتفصيل آخر أن يكون بعد حلول الحادثة ولا يجوز وإلا جاز. والأصح هو القول بجواز مخالفة الإمام مذهب جزئيا والأخذ بقول غيره لالتزام مذهب إلا ما وجب الله ولم يجب الله على حينئذ يدل على أن يجب تقييد الشيء وجرده كما قال الشاعر. Ini isu juz'i yang dilakut. Maknanya imam juz'i. Maknanya nak kata mungkin macam talfiq jugalah. Maknanya kalau dah maknanya kira ambil pendapat mazhab bukan sepenuhnya. So juz'i lah. So ikut imam ni sebahagian, yang ni sebahagian. Lepas tu dia isu lain dia ikut sebahagian. So ada khilaf. Dan yang dia kata rajih tadi tak perlu semualah, tak perlu ikut sepenuhnya. Okey. So memang ada khilaf tapi yang dia rajih kat sini dia tak perlu. Okey, maksud taqlid ghairul a'immah al-arba'ah. إذا كنت قد رجحت عدم الالتزام بمذهب معين. Okey, sebab kerana dia dah kata dia dah terjih tak perlu ikut mazhab معين. فهل ينحصر الأمر في دائرة المذاهب الأربعة أو يستقيد غيرهم كمذاهب أعيان الصحابة أو مذهب الظاهرية ومذهب الليث الأوزاعي. Dia kata tak perlu itu. So adakah yang ni dia yanhasir ni maknanya dia dalam lingkungan atau dalam skop mazhab arba'ah sahaja ke ataupun mazhab lain selain dari mazhab empat ni. Okay. So ikhtilaf al-ulama fi. فقال أكثر المتأخرين لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة من المجتهدين. So yang kata taklid ni sebabkan kita sekarang ni dah terjihnya kita tak wajib follow satu mazhab. Okey, ni yang rajih sekarang based on perbincangan dalam buku ni. So yang rajihnya tidak perlu ikut mazhab muayyan. Yang ni boleh pilih. Boleh ambil ini dari mazhab lain, isu ni mazhab lain. Ikut imam lain boleh. So cumanya adakah nak pilih nak tukar atau pilih tu dalam lingkungan empat mazhab ni je ataupun boleh lebih. So yang qala aktsar mutaakhirin kata la yajuz taqlid ghair a'immat al-arba' min mujtahidin. So dia kata kena ikut antara empat ni je. So kalau dia nak tukar pun dia nak ambil pendapat bukan imam mazhab dia bukan Syafi'i, dia ambil sama ada Hanafi, Maliki atau Hanbali. Tak boleh luar dari empat ni. Pasal dia kata li'anna mazahib ghair mudawwanah wala madbutah. Sebab mazhab-mazhab lain ni dia tidak ditulis. Tak macam mazhab empat ni. Wala madbutah. So dia tak kiranya asas mazhab tu macam tak ditulis dan tak kiranya macam tak tetap sekarang. Kalau kita tengok sekarang dah tak. Ustaz kata la yujad talamis au kutub.
La yujad talamid. Betul. So kalau ikutkan mazhab sebenarnya banyak sangat. So mazhab sebenarnya banyak memang banyak sangat mazhab. Contohnya yang dibagi ni Al-Auza'i, At-Tabari, Al-Zahiri, Al-Laits. So banyak je mazhab sebenarnya. Cumanya yang empat ni je yang paling masyhur. Yang masyhur empat ni je. Kenapa dia masyhur sampai sekarang dia sampai? Sebab talamiz. Sebenarnya main peranan talamiz. So anak-anak murid yang mazhab empat ni yang memang masya-Allah tabarakallah rajin untuk salin semua benda dan rajin untuk sampaikan ilmu imam-imam diorang sampai ke kita. Gitu. Mazhab-mazhab lain sebab dia tak ada talamiz je. Tak ada talamiz. So bila tak ada talamiz tu tak ada yang nak tuliskan buku, tak ada yang nak sampaikan. Sebab tu dia macam itu pupus hilang gitu je. Dan kan kalau ikutkan dulu memang banyak mazhab lain dan mungkin mazhab lain tu pun yakni ada hujah yang betul. Mungkin ada yang lebih a'lam dari Imam Syafi'i, lebih a'lam dari Imam Ahmad. Mungkin lebih tahu dari imam empat ni, lebih a'lam ya. Cumanya sebab dia orang punya knowledge tak ditulis. Wallahu a'lam ya. So inilah, so ghair mudawwanah tidak ditulis wala mabutah, maknanya dia punya asas-asas mazhab tu, qawaid tu so tak ada. Sebab kan tak ada talamiz. Okey. Mimma yaj'al al-muqallad al-muqtadi bihi 'urdah lil khata' والتأويل فيها بخلاف مذاهب الأربعة. So benda ni akan menyebabkan bila kita nak follow mazhab selain dari mazhab empat ni akan maknanya terdedah kepada ambil benda yang salah lah. Salah sebab kita tak tahu asas ni. Tak tahu asas mazhab tu macam mana. Macam ni dia orang nak istinbat al-ahkam. Apa qawaid dia orang untuk istinbat al-ahkam. Kita tak tahu. So orang pun akan cuba ta'wil banyak. Semua banyak benda dah susah lah. Memang sangat susah. Bikhilaf mazhab al-arba'ah. Fa'inha munaqqahah ma'rufah madbutah. So mazhab empat ni dah memang ada dalam buku dan dah disusun elok. Dah asas-asas setiap mazhab tu, qawaid, istinbat semua dah tahu. Kerana apa? Bisabab tadwiniha. Okay? Sebab memang buku tu semua dah ditulis. Wa inayat talamidun bitawdih al-khafi minha. Dan kerana anak-anak murid imam-imam empat mazhab ni memang diorang rajin dan diorang betul-betul jaga ilmu yang disampaikan oleh imam-imam mereka lah gitu. Bitawdih al-khafi minha maknanya dia cuba explain apa yang imam ni masukkan. Dia cuba explain. Itulah kita tengok buku yani contoh mazhab Syafi'i, Kitab al-Um. Kitab al-Um ada syarh Kitab al-Um. Ada syarh dia lagi, ada syarh lagi. Lepas tu Imam Nawawi syarh lagi. So anak murid Imam Nawawi syarah lagi. Imam Nawawi punya kalam. Itulah Mughni Muhtaj. So macam ilmu dia sampai ke kita gitu. Wa takhsis 'amuha wa taqyid mutlaqaha. So dia dah memang basically dia dah mention semua. تخصيص عام تخصيص عام تقييد مطلق وهذا يوجب اطمئنان النفس إلى الأخذ بها. Ini membuatkan maknanya hati lebih cenderung lah, lebih selesa lah untuk ambil dari empat mazhab ni. Kerana liqurbiha minal haq wa bu'diha 'anil khata'. Sebab memang lebih dekat kepada yang betul. Wa bu'd dan jauh lah dari nak kata ada salah tu, ada silap. Okay? Sebab kita dah tahu asas mazhab tu macam mana dia orang istinbat al-ahkam. Okay. قال الإمام الحرمين أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم ليس أن يتعلق بمذاهب أعيان الصحابة رضي الله عنهم، بل عليهم يتبعوا مذاهب الأئمة الذين صبروا فنظروا وبوبوا الأبواب وذكروا أوضاع المسائل لأنهم أوضحوا طرق النظر وهذبوا المسائل ويبينوها وجمعوها. Okay.
So yang Imam Al-Haramain dia dibagi tahulah Imam Al-Haqqi ala al-awam laysa lahum an yata'allaqu madhhab ain as-sahabah. So maknanya orang awam ni dia tak boleh nak pegang mazhab sahabat ni. Nak pegang Abu Bakar Siddiq ni nak pegang Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq tak boleh. Dia kata tapi bal alaihim an yattabi'u madhhab al-a'immah alladhina subiru. Maknanya dia kena follow al-a'immah, basically a'immah arba'ah ni lah. Dia mana dia orang dah bincang tentang hukum ahkam. Kerana baru yani dia orang dah apa ni ijtihad yani. So dia orang dah ijtihad, dia orang dah bawa abwab, dia orang dah letak dalam buku susun elok-elok berdasarkan isu wa dzakara awda' al-masail. So lianna awdahu turuq an-nazar. Sebab kerana dia orang dah jelaskan cara nak istinbat al-ahkam, turuq an-nazar ni, okey. Cara nak istikhraj atau istinbat al-ahkam dia orang dah bagi tahu macam mana dia orang berdasarkan apa masalih mursalah, apa ni al-urf, istihsan, semua tu. وهذا المسائل وبينوها وجمعوها. اوكي. وقال ابن الصلاح اوكي يتعين تقرير ما رأى دون غيرهم لأن مذاهب الأربعة قد انتشرت وعلم التقييد المطلقة وتخصيص عامة ونشرت فروعها بخلاف مذاهب غيرهم. Basically memang semua imam-imam ni katakan yang mazhab 4 ni memang semua benda dah ditulis dan yang paling penting tarikh istinbat al-ahkam tu ada. Macam mana Imam Syafi'i istinbat hukum gini. Dia keluarkan hukum ni kenapa. So cara-cara tu semua dah ada. Sebab tu kena ambil dari 4 mazhab ni. Bila khilaf mazhab lain, mazhab yang lain selain dari 4 ni tak ada. Tak ditulis. Okay. So jelaskan insya-Allah yang ni. Ni part apa tadi? Part ikhtilaful ulama, kalau ambil pendapat selain dari imam 4 mazhab. Ini pendapat yang kata kena follow 4 ni je. Okay. Ada soalan ke? Okey. ثانيا وأجاز بعض العلماء تقليد غير الأئمة الأربعة في غير الإفتاء. فقال ada yang kata boleh ikut selain dari 4 mazhab ni. ناسي على الشعر lagi. وجائز تقليد غير الأربعة في غير إفتاء وفي هذا سعة. So dia kata maknanya yajuz je taqlid selain dari 4 ni fi ghairi ifta'in wa fi hadha si'atin. Dalam bab ni ada maknanya ada keluasan. Ada keluasan untuk follow selain dari 4 mazhab ni. Okey. So qala Syekh Sulaiman al-Bajirmi الشافعي لا يجوز تخير غير الأئمة الأربعة في إفتاء أو قضاء. Tetapi dia kata يجوز في غير الإفتاء. في غير الإفتاء. Sorry, kalau mana في غير الإفتاء. Sorry, kata kat sini لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة في إفتاء أو قضاء. Kalau غير الإفتاء ni apa maksud dia? Ada yang tahu ke? Maknanya maknanya kita tak boleh kita boleh follow selain dari 4 mazhab ni fi ghairil ifta'. Ifta' ni fatwa. Ada tahu maksud dia? Maknanya macam mana tu sebenarnya? Tahu tak nampak. في غير الإفتاء في غير التواضع في سنة. Kalau ini dia bagi tahu lah la yajuz taqlid ghair al-a'immah arba'ah fi ifta'in aw qada'. So kalau qada' tak boleh. Tak boleh taqlid selain dari 4 mazhab ni. Ifta' ni dari segi fatwa. So kalau fatwa ni tak tahu apa maksud fi ghair ifta' ni.
kalau kita tengok bawah buku boleh faham kemudian. Waqala okey, nombor saya waqala al-Izz bin Abdul Salam. Oh, ini pendapat nombor 3. Okey, inna madar ala thubut madhhab 'an al-muqallid. وغلبة الظن على صحته عنده فحيث ثبت عنده مذهب من المذاهب صح له أن يقلل ولو كان صاحب المذهب من غير الأئمة الأربعة. So dia kata innal madar ala thubut al-madhhab 'inda al-muqallid. Maknanya orang yang nak tentukanlah, nak tentukan ada thubut al-madhhab. Maknanya yang ini muqallid itulah yang dia yang akan tentukan. Maknanya mazhab ni betul ke tidak. Wa ghalbatu dhann ala sihhatihi 'indah. So maknanya dia akan tentukan, dia akan tengok pendapat ni, isu ni, pendapat ni macam mana. So itu semua berbalik kepada muqallid. So kalau dia dah rasa pendapat selain dari 4 mazhab ni betul, so dia kata mana sekiranya haithabata 'indahu mazhab min al-mazahib sahha lahu an yuqallidahu. So kalau dia dapat tahu yang pendapat ni betul dari mazhab lain, so sahha lahu an yuqallidahu, maka sahlah untuk dia bertaklid. Walau kana sahibul mazhab min ghairi al-a'immah al-arba'ah. Okay. Walaupun sekiranya orang tu bukanlah dari mazhab 4 ni. So ini mungkin lebih general lah kot. Nombor 3 lebih general dari nombor 2. Nombor 2 dia limitkan, dia kata boleh, tapi kalau bukan yani fi ghairil ifta'. So, kalau dia dalam isu ifta' dengan qadha, still tak boleh. Kalau nombor 3 ni lebih general. Okay. وفي الواقع إذا نظرت إلى مستند الرأي الأول رأيته يعتمد في رفض جواز التقليد على مجرد التدوين وثبوت الرأي. So dia kata إذا نظرت مستند الرأي الأول, kalau kita tengok pendapat yang pertama, maknanya al-adillah, dia kata bila pendapat pertama tadi, kita akan nampak yang diorang ni يعتمد في رفض جواز التقليد يعتمد في رفض جواز التقليد على مجرد التدوين وثبوت الرأي إذا صحت نسبته لصاحب. So dia orang kata tak boleh taklid mazhab lain tu sebabkan dia kata tak sabit, tak sabit dan tak ditulis dalam buku. So itu je reasoning dia orang kata kenapa tak boleh ikut pendapat ikut mazhab selain dari 4 mazhab ni. Sebab dia kata tak ditulis dan kita tak tahu betul ke tidak sebut ar-rai gitu. So maknanya وحينئذ يصح تقرير الأربع إذا صح نسبته لصاحبه. So maknanya kalau gitu maka sahlah kalau sekiranya kita taklid selain dari 4 mazhab ni, sekiranya sahhat nisbatu li sahibihi, selain dari 4 mazhab ni. Maknanya kita dapat tahu yang mazhab ni, pendapat ni maknanya macam betul lah. Contoh imam ni dari dalam isu ni gitu. So kita dapat tahu yang dia ni pendapat dia betul. Tak tahu kalau tak tahu macam mana nak kata dia dapat tahu pendapat tu betul. Mungkin dari segi imam tu kot. Dia dapat tahu yang imam ni memang betul mujtahid. Contoh. Kadang-kadang mungkin kita tak tahu macam mana dia berijtihad, dalil ke apa, tapi kita tahulah yang dia ni mujtahid yang sah. Contoh. Okay. So maka boleh dia kata. So kan taklid ni kan lebih pada follow tanpa tahu dalil kan. So kalau nak kata tahu dalil maknanya tiba. So yang ni bukanlah dengan tahu dalil, tapi dia tahulah yang pendapat tu memang ada dan mujtahid tu memang betul-betul mujtahid yang sah gitu. So maka boleh ambil pendapat selain dari 4 mazhab yang ada, yang famous. وبهذا يكون رأي العز بن عبد السلام هو الأصح الآراء. So dia Wahab Zuhair dia ambil pendapat nombor 3 ni. Maknanya nak kata bukanlah dalam lingkungan 4 mazhab ni je, tapi kena tengok macam mana. Sekiranya memang pendapat yang ataupun imam mazhab lain selain dari 4 ni memang dia tu betul-betul mujtahid yang sah, maknanya boleh terima kata-kata dia, so
boleh ambil pendapat dia gitu. إذ لا دليل على إلزام الناس بمذاهب الأربعة رضي الله عنه كما عرف وغيرهم سواء. Fahum wa ghairuhum sawa. So kata sebab tak ada dalil yang kata kena follow 4 ni je. So dia nak kata fahum wa ghairuhum sawa. Maknanya imam 4 ni dan imam-imam lain yang tak famous tu sama je. Sebab tu boleh. Okay. Okay. So kita nak habis lah. Okay, kita habiskan قال العراقي إن عقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء. So in عقد الإجماع ini menjadi ijma' ya. Kalau orang yang untuk orang Islam ni ataupun bila orang ni baru masuk bila orang ni masuk Islam, dia boleh falahu an yuqallid man sya'a min ulama min ghairi hijr. Dia boleh taklid siapa-siapa je. Kalau orang yang baru masuk Islam, dia boleh taklid siapa-siapa je. Tanpa ada hijr. Hijr ni penghalangan. Tanpa ada halangan pun. Okey. Tanpa ada halangan pun. Maknanya dia tak boleh, maknanya tak ada limitation dia kena follow orang ni saja tak. Dia boleh taklid siapa-siapa je. Wa ajma'u as-sahaba radhiyallahu anhum ala anna man istafta Abu Bakar wa Umar wa qalladahuma falau istafti Abu Hurairah wa Mu'adz bin Jabal wa ghairihima. Maknanya as-sahaba pun diorang berijma' juga ala anna man istafta Abu Bakar, maknanya diorang ada ijma' yang sesiapa yang tanya Abu Bakar dengan Umar tentang hukum, yani istafta yani tanya tentang hukum, ditanya Abu Bakar dengan Umar dan Abu Bakar dengan Umar dah beri fatwa diorang. Dan orang awam tu dah follow pendapat Abu Bakar Umar. So orang yang tu pun still boleh tanya falahu an yastafti Abu Hurairah wa Mu'adz wa Jabal an Jabal ghairi ma. So orang tu pun still boleh tanya orang lain juga. Boleh tanya Abu Hurairah, boleh tanya Mu'adz bin Jabal gitu. Wa ya'mal biqaulihim min ghairi nakir. Dan diorang orang awam tu dia boleh, kan dia dah tanya Abu Bakar dengan Umar. Lepas tu dia Abu Bakar dengan Umar dah bagi dia punya fatwa, so dia dah ikut. Contoh ini memang dia kata waqalladahuma, maknanya dia dah ikut dah, dia dah beramal dengan pendapat Abu Bakar dan Umar. Lepas tu tapi dia still boleh tanya atau minta fatwa dari orang lain, contoh Abu Hurairah, Mu'adz. So benda ni tak ada ingkar, tak ada apa-apa masalah pun. Tak ada orang yang tak setuju dengan benda ni. So faman idda'a raf'a hadain ijma'in fa 'alaihi dalil. So sekiranya kalau orang nak kata benda ni maknanya bukan ijma', so dia kena bawa bukti lah yang apa ni, benda ni bukan ijma', gitu. Maknanya kena follow 4 mazhab saja gitu. Okay. Ini pendapat nombor 3 kiranya qal Iraqi ni masih kata yang boleh jawaz ikut pendapat selain dari 4 mazhab. Okey. Sekiranya kita dah tahu sah, yani nisbatu li sahibi, kita tahu pendapat ni datang dari orangnya, gitu. Datang dari imam selain dari 4 mazhab. Okey, nombor 4, wa hunaka ra'yun wajih li ba'd al-muhdathin mulakhasahu, kini ringkasnya, أن العامي لا مجال له في قضية تقليد غير الأربعة لأن مذهبه مذهب مفتيه. العام لا مجال له في قضية okey, dia kata macam orang awam ni dia tak ada لا مجال في قضية لا مجال له في قضية تقليد غير الأربعة. So dia kata macam orang awam ni dia kira isu dia nak kena ikut satu mazhab ni, mana mazhab 4 ni tak timbul pun kat dia orang ni. Tak timbul kat orang awam ni. Kenapa? Sebab orang awam ni dia akan follow mufti dia. Lana mazhabu mazhab muftihi. Gitu. So wa innamal majal liman kana min ahli tarjih wan nazar. So yang majal, yang isu ni timbul
yang kena follow satu mazhab, maknanya mazhab ikut 4 mazhab ni, dia akan timbul kepada dekat orang yang liman kana min ahli at-tarjih wa an-nazar. Kiranya orang mujtahid lah. Mujtahid. Atau orang yang ada ilmu yani, mujtahid. So, orang awam isu-isu yang dia kena follow mazhab 4 ni tak timbul kat dia orang. Dia memang akan ikut mufti je. Okay, fahaula idza zafaru biqaul ahad al-a'imah ghair al-arba'ah عرضوه على أدلة الشريعة. So jadi yang ahli ilm ni akan berikan isu yang 4 mazhab ni timbul dekat apa ni, timbul dekat orang-orang yang ahli ilm ni. So fahaula idza zafaru biqaul, kalau diorang dah ambil satu pendapat tu, okey, li ahad al-a'imah ghair al-arba'ah. Contoh dia apa ni, dia apa ni, bentangkan satu pendapat selain dari 4 mazhab ni. So araduh ala adillah asy-syariah, mesti dia akan letak sekali dengan adillah syariah gitu. Fa idza wajada dalilu min al-kitab was sunnah sahih aqwa min dalil ghairahu yanbaghi an yadhhabu ilayhi. So jadi bila dia dah bentangkan pendapat selain dari mazhab 4 ni dan dia dah tengok adillah yang imam ni yang selain dari 4 mazhab ni refer apa ni, dan dia dapat tahu yang dalil-dalil dia lebih kuat, maka yang bagi yang yazhabu ilaih, maka dia sepatutnya ambil lah pendapat yang lebih kuat tu, walaupun pendapat ni bukan dari 4 mazhab ni. Wa yarajjihu bi tahkim qawaid istinbat wal mu'aradah wa tarjih al-mu'tabara fi ilm al-usul. So dia tarjih mengikutkan qawaid istinbat lah. Ini qawaid istinbat yang al-mu'tabara fi ilm al-usul, yang diambil pakai, yang digunakan dalam usul fiqh. Okay. So faham ke rasanya? Tak tahu tapi kalau dalam perbincangan ni lah semua ni ada satu je lah yang aku sendiri tak faham. So contoh dia bincang taklid yani. Dia bincang taklid. So taklid ni dari awal dia kata taklid ni ialah kita mengikut satu pendapat tanpa tahu dalilnya. Dan tak tahu dalil ataupun hujjah. Apa reasoning yang kita tak tahu, kita cuma ikut je. Tapi bila tengok pendapat-pendapat ittiba' al-mazahib apa semua ni, dia still bincang pasal adillah. Adakah maksud dia yani taqlid ni ikut dengan tahu adillah, kiranya masuk ittiba' lah, ataupun ikut tanpa tahu dalil? So korang rasa macam mana? Korang ada tertanya tak benda tu? Ini based on apa yang aku baca lah, sebab dia macam dia banyak tanya pasal dalil yang dia cakap kalau ni ikut tanpa dalil maka kena ambil, maka kena ambil. So tu bukanlah namanya taklid kan. Contohnya lastnya tadi ini. So kena tarjih berdasarkan qawaid istinbat. So yang ni of course bukan taklid semata-mata, yang ni taklid tanpa tahu dalil. Ini itu adalah tiba. Kalau ini okey lah kot, ini okey taklid. Empat yang inilah yang selain dari 4 mazhab ni. Tapi overall okey kan guys? Ya. Yang ini Talfiq ni insyaAllah kita akan baca hari Khamis kot. Okay. So ada apa-apa soalan ke untuk yang kita dah cover ni?
Jelas? Memang jelas ke? Ke ada apa-apa yang tak jelas? Cik Azim? Jelas Jelas. Okay. Daniel Ruslan, jelas? Akan tanya seorang-seorang ke? Ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Betul kan? Kalau ada apa yang tanya je. Ada yang tak pasti. Boleh je ulang, tak ada masalah. Nanti kalau ada apa-apa nanti Roger balik. Okay. Yang lain pun macam tu ke? Roger balik nanti. Okay lah. Akhirnya hari Khamis lah. Kalau ada apa-apa, okay, tak, kalau lupa nak tanya sekarang ke apa, boleh je tanya nanti pun lah. Tanya nanti pun tak apa, insyaAllah. Okay. So, kita sampai sini saja untuk hari ini. Kalau ada yang tanya, masih boleh tanya sekarang. Kalau tak tanya sekarang pun, nanti pun tak apa. InsyaAllah kami nanti kita akan sambung. Liga Teks ni, yang esok ni, nanti aku confirmkan. Malam ni insyaAllah confirmkan. Sama ada tak nak buat kelas Liga Teks macam hari ni. Macam Sufi hari ni lah. Okay. هذا وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.